Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, bersama saya Cikgu Afzain, masih dalam modul yang sama iaitu modul 4 tingkatan 5 bagi tajuk perkongsian. Di mana hari ini Cikgu akan memberi contoh 2 atau 3 soalan yang berformat SPM bagi menjawab soalan yang berbentuk perkongsian. Mungkin tiga soalan ini akan ada sedikit perbezaan daripada soalan pertama, kedua dan ketiga. Okey, baiklah, kita teruskan kepada soalan pertama iaitu perkongsian 3A. Okey. Okey, kita lihat kepada soalan yang pertama, Afiq, Amal dan Ashraf. Okey. Tiga nama huruf A. Mungkin sebab itu nama dia perkongsian 3A. Okey. Ialah perkongsi dalam perkongsian 3A yang menjual alatan pertanian. Berikut adalah imbangan duga yang diambil daripada buku perkongsian selepas untung kasar. Okey, selepas untung kasar diperolehi pada 31 Julai 2011. Okey. Ikatan perkongsian menyatakan untung atau rugi diagihkan mengikut nisbah 3, nisbah 1, nisbah 1. Kedua, amal akan dibayar gaji 6,000 setahun. Ketiga, faedah atas modal akan dibayar 5% setahun. Yang keempat, faedah atas amilan akan dikenakan 10% setahun. Baiklah pelajar, jika melihat kepada persoalan ini, soalan ini, kita lihat ada ikatan perkongsian. Kalau kita ingat pada nota kelas yang lalu, saya ada sebut bahawa dalam perniagaan perkongsian, kita akan merujuk seksyen 6. Kita akan merujuk seksyen 26 Akta Perkongsian 1961. Kita akan rujuk seksyen 26 Akta Perkongsian 1961 sekiranya tiada ikatan perkongsian. Maka di sini dalam soalan Afiq, Amal dan Ashraf, mereka telah membuat satu ikatan perkongsian yang mana yang pertama, untung atau rugi diagihkan mengikut nisbah 3, nisbah 1, nisbah 1. Apa yang kita tahu, kita akan buat nisbah ni mengikut urutan nama. Afiq, Amal, Ashraf. Jadi 3 untuk Afiq, 1 untuk Amal dan 1 untuk Ashraf. Tapi jika kita lihat atau kita rujuk pada seksyen 26 Akta Perkongsian 1961, kalau untung atau rugi ini tidak dinyatakan dalam ikatan perkongsian, maka untung rugi mereka adalah dibahagi sama rata. Tapi jangan ikut akta tu kalau ada ikatan. So kita gunakan ikatan perkongsian mereka 3 nisbah 1, nisbah 1. Kedua, Amal dibayar gaji 6,000 setahun. Amal. Sedangkan dalam perkongsian mereka ada Afiq, ada Amal, ada Ashraf. Sekarang Amal sahaja yang menerima gaji sebanyak 6,000 setahun. Maka kalau kita rujuk dalam Akta Perkongsian 1961, sebenarnya tiada gaji diberi kepada perkongsi yang menguruskan perkongsian. Tapi disebabkan ikatan mereka nak bagi pada Amal 6,000, kita bagi Amal 6,000. Seterusnya, faedah atas modal akan dibayar 5% setahun. Faedah atas modal, siapakah yang memberi modal dalam syarikat perkongsian? Afiq, Amal, Ashraf adalah rakan kongsi. Maka mereka bertiga akan menyumbang modal bagi membuka perniagaan perkongsian ini. Jadi setiap mereka akan menerima faedah atas modal sebanyak 5% setahun. Jika kita rujuk dalam Akta Perkongsian 1961, tidak ada faedah dibayar kepada rakan kongsi yang menyumbang modal. Tetapi mereka tak ikut akta. Mereka nak buat ikatan perkongsian sendiri. Mereka nak bagi setiap penyumbang sebanyak 5% setahun. Yang keempat, faedah atas amilan akan dikenakan 10% setahun. 10% ni akan dikenakan
terhadap rakan-rakan kongsi yang telah membuat ambilan. Okey, maka mereka akan dikenakan faedah atas ambilan sebanyak 10% setahun. Okey, jika kita rujuk pada Akta Perkongsian 1961, okey, cikgu nak bagi pelajar rujuk dalam buku teks, muka surat 109, ada tak? Okey, Akta Perkongsian 1961 menyebut tentang faedah atas ambilan. Okey. So sekarang, okey, kita dah tengok ikatan perkongsian dalam perkongsian 3A. Sekarang kita dah boleh lihat. Kita lihat kepada soalan seterusnya di mana mereka telah memberi satu imbangan duga. Okey, untuk makluman pelajar ataupun pengetahuan sedia ada pelajar, pelajar mungkin telah dimaklumkan bahawa apa-apa saja maklumat dalam imbangan duga adalah maklumat yang menunjukkan bahawa urus niaga ini telah berlaku sehingga kepada 31 Julai 2011. Okey. Jadi sebelum kita meneruskan maklumat dalam imbangan duga, sebelum kita buat analisis dalam imbangan duga ini, kita lihat kepada kehendak soalan dahulu. Okey, soalan, anda dikenaki menyediakan akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Julai 2011, termasuk akaun pengasingan untung rugi. Okey. Kedua, akaun semasa setiap perkongsi. Dan yang ketiga, penyata kedudukan kewangan. Okey. Cikgu suka di sini nak biasakan pelajar bila membuat soalan yang berbentuk ada tarikh. Okey, ada tarikh di akhir soalan. Pelajar biasakan diri dengan membuat time frame. Okey, iaitu satu garis masa supaya pelajar mudah untuk melihat atau mengira apa-apa saja yang melibatkan tarikh. Okey, contohnya sekarang dia kata nak suruh buat soalan sehingga tahun berakhir 31 Julai. Okey, maksudnya berakhir 31 hari bulan 7 2011. Maka kita nak tahu bilakah awal tahun ataupun tempoh 2 bulan sebelum 31 bulan 7 2011. Okey. Berapa hari bulan? Okey. 1 hari bulan 8 2010. Okey. Sehingga 31 hari bulan 7 2011 cukuplah selama 12 bulan ataupun 1 tahun. Itu yang penting. Kenapa? Sebab dalam pengiraan kita nanti banyak melibatkan tarikh-tarikh yang akan kita kena kira nisbah mengikut tarikh. Okey. Portion dia mengikut tarikh. Okey. Kedua, dalam soalan ni dia suruh buat akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, so itu akaun perdagangan AP, untung rugi UR ataupun APUR. Cikgu dalam soalan milikan tunggal, cikgu akan sebut APUR. Tapi untuk soalan perkongsian, cikgu lebih suka asingkan AP, akaun perdagangan, UR, untung rugi, dan termasuk akaun pengasingan untung rugi. Yang ini baru cikgu sebut APUR, pengasingan untung rugi. Okey, ini hanya untuk akaun perkongsian. Tapi kalau akaun milikan tunggal, biasanya cikgu akan terus sebut akaun perdagangan dan untung rugi adalah APUR. Okey, tetapi perkongsian juga asingkan AP, akaun perdagangan, UR, untung rugi, dan akaun pengasingan untung rugi adalah APUR. Okey. Soal 3 yang kita kena pasti di bahagian A. B, sediakan akaun semasa AS. Dan kita sediakan penyata kedudukan kewangan PKK. Okey, sekarang kita lihat apakah maklumat yang terdapat dalam imbangan duga. Okey. Dalam imbangan duga yang pertama ada modal pada 1 Ogos 2010. Okey, nampak tak 1 Ogos 2010? Sama tak dengan time frame yang kita buat tadi? Okey, 1/8/2010. Okay, nampak tak? Seolah-olah okey, dia menunjukkan apa? Inilah perakaunan awal tahun bagi perniagaan perkongsian 3A. Okey, so awal tahun Afiq Ahmad Ashraf telah mengeluarkan bonus sebanyak, okey, ni jumlah modal mereka. Okay, seterusnya akaun semasa. Okey, akaun semasa Afiq Ahmad Ashraf.
Afiq 1000% bahagian kredit, Ammar bahagian debit, Ashraf bahagian kredit. Nampak tak? Kedudukan mereka tak sama. Ammar berada di bahagian debit, Afiq dan Ashraf berada di bahagian kredit. Okey, seperti yang saya telah ajar dalam video yang lepas, di mana dalam syarikat perkongsian, cikgu lebih suka lukis gambar sebuah rumah. Syarikat perkongsian, dan gambar rakan-rakan kongsi. Dalam syarikat perkongsian, pelajar kena tahu bahawa apakah yang akan dituntut oleh rakan kongsi dengan syarikat perkongsian, dan apakah yang akan dituntut oleh syarikat perkongsian dengan rakan-rakan kongsi. Kenapa? Sebab kita pun dah belajar dalam akaun perkongsian juga, bila kita buat penyata kedudukan kewangan, kita dah tahu bahawa dalam akaun equity pemilik dia ada dua. Satu, akaun equity pemilik, ada akaun modal berkongsi, dan ada akaun semasa. Jadi ini dalam equity pemilik PKK, penyata kedudukan kewangan. Jadi bila kita buat akaun semasa, di sini akaun semasa, kita akan sediakan satu lagi akaun khas, iaitu akaun semasa. Akaun semasa ni kita akan rujuk kepada, cikgu lebih suka letak gambar rumah kat sini. Ini akaun semasa. Dan gambar rakan-rakan kongsi. Akaun semasa adalah sebahagian daripada equity pemilik. Sebab itu dia berada di bahagian kredit. Kredit bermaksud dalam perniagaan bahawa dalam perkongsian tiga ini, Afiq dan Ashraf, Afiq dan Ashraf masih mempunyai modal ataupun masih boleh menuntut apa-apa sahaja dalam syarikat perkongsian. Sebab itu dia berada di bahagian kredit. Masih boleh menuntut apa-apa sahaja dalam akaun perkongsian. Bagi Ammar berada di bahagian debit. Ammar berada di bahagian debit, berarti Ammar punya akaun semasa dia, iaitu apa yang nak dituntut oleh Ammar sudah tiada. Maksudnya syarikat yang akan tuntut pula dengan Ammar. Kenapa? Banyak sebab-sebab dia. Antaranya mungkin Ammar terlebih buat ambilan ke, ataupun dalam maksudnya apa yang dia ada di bahagian kredit ni tidak mencukupi dan menyebabkan akaun perkongsian atau syarikat perkongsian akan menuntut dengan Ammar. Sebab itu dia berada di bahagian debit pada awal tahun perkongsian. Pada 1 Ogos 2010. Seterusnya, ambilan. Afiq membuat ambilan pada 1 November. Nampak tak tarikh? 1 hari bulan 11. Betul, 1 bulan 11. Dia buat ambilan sebanyak RM8,000. Lepas tu Ammar membuat ambilan sebanyak RM6,000 pada 1 Mac. 1 hari bulan 3. Ashraf membuat ambilan pada 1 hari bulan 8. Sebanyak RM6,000. Yang ini pun sangat penting. Kenapa? Sebab itu tadi cikgu suruh sediakan garis masa, time frame. Nampak tak? Sebab apa? Kita akan kira di sini berapa bulan tempoh yang kita kena kira untuk mengira setiap ambilan mereka. Contohnya Afiq membuat ambilan pada 1 hari bulan 11 2010. 1 bulan 11, sini. 1 bulan 11 2010. Berapa bulan daripada tarikh sini? 1 bulan 11 sehingga 31 bulan 7. Berapa bulan? 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 9 bulan. Seterusnya, kita tepi ni 9 bulan. Ammar berapa bulan? Bulan 3.
Okay, tengok amal bulan 3 dekat sini. Okey. 1 bulan 3. 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 5 bulan. Okey, 5 bulan. Okey. Kita letak di sini 5 bulan. Okay, dan Ashraf 1 Ogos. 1 Ogos 2010. Okay, 1 Ogos. Daripada awal tahun lagi dia dah ambil. Okay, maksudnya awal tahun perkawanan syarikat mereka. Maksudnya cukuplah setahun ataupun 12 bulan. Okey, itu yang penting. Kenapa awal-awal soalan kita lihat kepada tarikh kehendak soalan. Kita nak kena buat time frame dia. Okey, seterusnya, okey, kita lihat akaun. Okey, sebelum saya teruskan yang bawah, cikgu nak kita kena pasti analisis dulu soalan ni. Kat mana kita letak? Kita letakkan AP ke, UR ke ataupun APUR. Okey, tengok. Dan PKK. Modal. Okey, biasa modal kita akan buatlah di mana? Di PKK. Okey. Tapi kena ingat, masa yang sama kita akan kira faedah atas modal. Dekat mana nak buat faedah atas modal? Dekat APUR. Okey. Dekat APUR. Betul. Okey. Seterusnya, okey. Masa yang sama juga faedah atas modal ada tak diletakkan di akaun semasa? Perlu tak kita letak di akaun semasa? Okey. Perlu tak? Yes, pun perlu. Kita letak di akaun semasa. Okey, seterusnya akaun semasa. Dah tentulah kita buat dekat akaun semasa nanti. Okey, di akaun semasa. Okey, dan akhir sekali kita akan hantar ke mana? Ke PKK. Okey. Ambilan. Okey, dekat mana kita letak ambilan nanti? Okey, ambilan kita akan letak di, okey, saya letak di tepi ni lah sebab kita tak ada peluang. Okey, dah tentu kita akan letak di faedah atas ambilan. Faedah atas ambilan. Dekat, okey, dekat APUR. Okey, akaun pengasingan untung rugi. Okey, lepas tu letak kat mana? Yes, kita akan letak dekat akaun semasa. Okey. Okey, seterusnya. Akaun belum terima, akaun belum bayar. Okey, kalau macam ni, soalan yang macam ni, pelajar kena pasti yang mana ABT, yang mana ABB. Okey, so bahagian debit adalah ABT, bahagian kredit adalah ABB. Okey, seterusnya. Peruntukan hutang ragu. Okey, peruntukan hutang ragu. Okey, kat mana nanti kita nak letak? Okey, di untung rugi. Betul? Di untung rugi dan masa sama akan letak di PKK. Okey, seterusnya tunai di tangan. Tertentu di PKK. Susut nilai terkumpul premis. Okey, untuk susut nilai terkumpul kita akan letak di PKK. Okey, tapi masa yang sama kita akan cari susut nilai yang kita akan hantar ke untung rugi. Susut nilai terkumpul kenderaan pun sama PKK dan kita akan buat susut nilai kita akan hantar ke untung rugi. Okay, seterusnya premis kos, premis kenderaan. Okay, dua-dua ni akan letak di PKK. Bank pun PKK. Gaji berkongsi. Yes, untung rugi. Belanja. Okey. Insurans pun untung rugi, belanja. Okey. Seterusnya angkutan keluar pun untung rugi, juga belanja. Cikgu buat B saja ya. Promosi untung rugi, belanja. Untung kasar. Yes, untung kasar adalah akaun perdagangan. Inventory akhir, akaun perdagangan dan juga PKK. Okey. Pelajar dah analisis semua soalan ini. Okey, ini adalah maklumat dalam imbangan duga. Sekarang kita lihat pula maklumat dalam maklumat tambahan. Okey. Okey, maklumat tambahan. Bila kita buat soalan maklumat tambahan, kita kena pasti betul-betul ya kat mana nanti kita nak buat
dia punya pelarasan. Biasanya dekat maklum tambahan ni fokus kepada pelarasan. Okey. Pelajar dah semua pelajar dah belajar masa tingkatan 4 dulu tajuk pelarasan. Kita ada apa dia? Kita ada belanja belum bayar. Kita ada belanja bayar. Okey. Lepas tu kita ada hasil belum terima dan hasil belum terperoleh. Okey, pun pelajar dah bayar dan belajar semuanya. Okey. So sekarang kita lihat kepada angkutan keluar. Angkutan belum bayar sebanyak RM1,100. Okey, kita lihat dalam imbangan duga. Ada tak angkutan keluar? Mana angka angkutan keluar? Ya, 7,900. Okey, cikgu nak tukar warna sikit lah untuk pelarasan. Okey. Kita lihat. Okey, angkutan keluar asalnya 7,900. Tapi dalam maklumat tambahan dia kata belum bayar. Jika belum bayar, kita akan tambahkan dia punya bayaran lah. Okey. Sebelum tu cikgu nak mata dia kecil sikit. Okey. Berapa ribu tadi angka dia? 7,900. Jadi 1,100 akan tambahkan dengan 7,900. Okey, seterusnya hutang lapuk dihapus kira sebanyak RM1,000. Baiklah. Kita lihat dalam imbangan duga. Ada tak maklumat tentang hutang lapuk? Okey, tiada kan? Tapi pelajar kena ingat, okey, bahawa hutang lapuk akan berkaitan dengan ABT. Okey. So ABT kita ada berapa dalam imbangan duga? 46,000. Jadi sebanyak 46,000 ABT ni di mana sebanyak RM1,100 perlu dihapus kira. Bila dihapus kita kena tolak. Tolak dengan 1,000. Okey. Yang ketiga, peruntukan hutang ragu diselaraskan 4% atas baki akaun belum terima. Okey, dia dah bagi dia punya kadar dia 4%. Tapi fokus pada baki akaun belum terima. Berapa baki dia? Okey, kita rujuk semula pada soalan nombor 2, maklumat tambahan nombor 2. 46,000 tolak 1,000. Okay, so baki ABT adalah 45,000. Okey, seterusnya. Okey. Kenderaan akan disusut nilaikan pada kadar patuh 10% setahun. Mengikut kaedah, okay, tengok kaedah dia. Kaedah baki berkurangan. Itu untuk kenderaan. Okey, saya tukar pen. Kita nak asingkan yang seterusnya. Okey. Manakala premis disusut nilaikan pada kadar 5% setahun. Mengikut kaedah garis lurus. Okay. Dua benda beza. Satu kenderaan, satu premis. Satu kadar dia 5%, satu lagi kadar dia satu kadar 5%, satu lagi 10%. Okey. Seterusnya. Okey, saya tukar pen. Okey. Insurans dibayar untuk setahun dan berakhir pada 31 Oktober. Insurans berakhir 31 Oktober. Cuba lihat. Akaun kita buat sehingga 31 hari bulan 7. Tetapi insurans yang dia bayar adalah berakhir pada 31 Oktober 2011. Ke depan lagi berapa bulan? 8, 9, 10, 11. 4 bulan ke depan. Maksudnya dia dah bayar in advance 4 bulan. 8, 9, 10. Maaf. Okey, 8, 9, 10. Ya, maaf. 10. 3 bulan. Okey, 3 bulan ke depan. So, maksudnya akan wujudlah di situ insurans prabayar. Okey, akan wujud insurans prabayar. Okey. So, sekarang kita akan kira satu-satu nanti. Seterusnya, gaji termasuk gaji amal RM5,000. Siapa yang terima gaji? Yang terima gaji hanyalah amal sahaja.
berapa gaji amal? Gaji amal adalah 6,000 setahun. Okey, dalam imbangan duga, ada tak maklumat berkaitan gaji? Okay, ada, iaitu gaji pekerja sahaja. Gaji pekerja sebanyak, berapa ribu? Gaji pekerja adalah sebanyak 7,500. Okey, tak satu. Okey, 7,500. Okey, dalam soalan dia kata apa? Gaji termasuk gaji amal. Maksudnya gaji yang dibayar pada pekerja itu termasuk di dalam itu ada 500 untuk 5,000 untuk amal. Okey, kita lihat satu-satu ya. Angkutan keluar yang pertama. Okey, kalau angkutan dalam imbangan duga 7,900. Okey, 7,900. Okey, kita tambahkan dengan 1,100. Berapa? Okey. Okey, so jawapan dia, okey, kita tengok jawapan terus. Angkutan keluar sebanyak 9,000. Okey. Okay, seterusnya. Hutang lapuk dihapus kira. Hutang lapuk dihapus kira sebanyak RM1,000. Jadi, mesti ABT kita akan berkurangan tinggal 45,000. Okey. Cuba tengok. Okey. ABT. Yes. Tinggal 45,000. Nampak tak? Okey. Seterusnya dalam hutang lapuk mesti ada dalam belanja. Sebab hutang lapuk adalah kategori belanja. Ada tak hutang lapuk dalam belanja? Ya, sebanyak 1,000. Okey. Nampak tak? Okey, seterusnya. Peruntukan hutang lagu diselaraskan 4% atau baki akaun belum terima. Okey, yang ini kita kena buat pengiraan lah. Okey, kita buat pengiraan. Okey, cikgu nak pengiraan gunakan pengiraan semula. Okey. Berapa dia punya peratusan sekadar dia? 4%. Okey. Peruntukan hutang lagu 4%. Okey, jadi kita kiralah 4 bahagi 100. Kita darabkan dengan baki ABT sebanyak 45,000. Okey, berapa? Ya, 0.04 darab dengan 45,000. Okey. 1,800. Okay, ini yang kita kira. 1,800. Okay, cuba kita lihat. Okay, ini dalam maklumat tambahan ya. Cuba kita lihat dalam imbangan duga. Ada berapa peruntukan hutang lagu? Okay, maklumat tambahan ada 2,000 peruntukan hutang lagu. Maksudnya, mereka menjangkakan dalam perkongsian 3 ini, mereka menjangkakan bahawa ada yang tak bayar hutang mereka ataupun mereka ragu-ragu ada orang tak bayar hutang. Macam tu maksud dia. Sebanyak RM2,000. Okey. Dalam imbangan duga RM2,000. Tetapi bila dikira pada akhir tahun perakaunan 31 Julai, okey, peruntukan hutang lagu tu diselaraskan semula kepada 4% setahun. Maka bila kita kira jumlah dia 1,800 sahaja. Sedangkan awal tahun ataupun pada peringkat awal mereka merasakan orang tak bayar sebanyak RM2,000. Maka di sini berlaku penambahan ke berlaku penurunan. Ya. Di sini berlakulah penurunan sebanyak RM200 ataupun berlakunya pengurangan. Bila masuknya pengurangan, okey, ia memberi hasil kepada syarikat sebanyak 200. Okey, sekarang kita lihat dalam akaun perdagangan. Okey, cuba tengok. Betul tak peruntukan hutang lagu di bawah hasil? Ya, sebanyak RM200. Okey. Dan kita lihat dalam PKK, ada tak peruntukan hutang lagu? Ya, RM1,800. Jumlah yang telah kita kira tadi. RM1,800. Yang ini kita hantar ke PKK. Dan yang ini kita hantar ke untuk rugi. Itu bahagian hasil. Okay, seterusnya adalah kita kira susut nilai kenderaan dan juga premis. Okey, kenderaan disusut nilaikan pada kadar 10% setahun mengikut kaedah baki berkurangan. Okey, kenderaan dulu.
Okey, kenderaan 10%. Okey, gunakan kaedah baki berkurangan. Okey, cuba lihat. Mula-mula nak buat susut nilai ni, cikgu lebih suka melihat pada imbangan duga, kos. Okey, berapa kos dia? Kos untuk kenderaan adalah RM40,000. Okey, RM40,000. Okey, lepas tu letak tepi ni nanti sikit susut nilai terkumpul. Okey, kemudian letak di sini imbangan duga susut nilai terkumpul. Ada berapa? Okey, susut nilai terkumpul kenderaan RM16,000. Okey, kita tulis sini RM16,000. Okey, dan kita cari baki. Okey, baki RM40,000 tolak dengan RM16,000. Okey, so tinggallah RM24,000. Okey, letakkan RM16,000 ni bawa ke sini. Okay, ini namanya kaedah zigzag yang cikgu nak ajar, nak perkenalkan pada pelajar-pelajar ya. Senang nak faham. Okey, kemudian dia kata kadar yang diberi adalah 10% setahun. Okey, so untuk tahun semasa, okey, kita tengok pada maklumat tambahan, dia kata 10%. Okey, ini nak kira apa? Kira susut nilai. Okey, baki berkurangan. Ini baki dia. So, baki dia adalah RM24,000. RM24,000 kita darabkan dengan 10%. Okey. 10 bahagi 100 darab RM24,000. Okey, RM2,400. Okey, so kita akan dapat sini baki berapa? Okey, tolak dengan RM2,400. Okey, tinggallah RM21,600. Okey, RM16,000 campur RM2,400. Kita campurkan nilai dia. Okey, berapa dapat? RM16,000 campur dengan RM2,400. Okey, maka jumlahlah susut nilai terkumpul adalah RM18,400. Okey, so nilai ini akan dihantar ke susut nilai terkumpul PKK. Dan jumlah ini pula akan dihantar ke untung rugi bahagian belanja, iaitu susut nilai. Okey, so sekarang cuba kita lihat. Okey, kita tukar pen sikit. Okey, betul tak jawapan dia dekat untung rugi ada susut nilai? Okay, kenderaan sebanyak 2,400. Okay, sama tak yang kita kira tadi 2,400? Ya, sama. Okay, samalah 2,400. Dan kita lihat pula dekat PKK. Betul tak dekat PKK ada 18,400 susut nilai terkumpul? Ya, betul. 18,400. So, samalah yang kita kira tadi. 18,400. Okay, boleh. Okay, so sekarang kita nak kira pula. Okey, kekalkan warna biru untuk asingkan ya. Asingkan untuk pengiraan premis pula. Okey, untuk pengiraan premis kadar dia adalah 5% setahun atas kaedah garis lurus. Okey, cuba lihat. Mula-mula tengok imbangan duga. Okey, kos premis berapa? Okey, cuba lihat kos premis dalam imbangan duga. Okey, kos dia adalah RM120,000. Okey, RM120,000. Okey. Okey, lepas tu tak tepi ni SNT kalau ada lah. Okey. Lepas tu tengok dalam imbangan duga ada tak susut nilai terkumpul. Okey, dalam imbangan duga. Okey. Premis ada RM24,000. Okey, letak sini RM24,000. Okey. So, kalau ikutkan dalam kenderaan tadi, dia ada baki. Perlu tak cikgu cari baki di sini? Okey, tak apa. Kita tulis je baki. Okey, kita nak samakan dengan sebelah. Okey, RM120,000. Okey, RM120,000. Okey, tolak dengan RM24,000. Okey, tinggal RM96,000. Okey.
So 24,000 yang ni kita hantar sini 24,000. Okey, lepas tu kita cari sekarang ni maklumat tambahan yang 5%. Okey, tapi dia kata garis lurus. Garis lurus ni kita boleh samakan dia macam kita mengira kaedah atas kos. Maksudnya kita tak pakailah baki ni. Kita gunakan atas kos. Jadi 5 bahagi 100. Okey, darab dengan 120,000. Okey, berapa nilai dia? So, okey, 5% darab dengan 120,000. Okey, sebanyak RM6,000. Okey, RM6,000. Okey, so 96,000 tolak dengan RM6,000 tinggal RM90,000. Okey, so sekarang ni susut nilai terkumpul. Okay, kita tak pakai tadi kan, baki tak pakai lagi dah sini. Kita gunakan baki untuk kirakan dia tadi. Maklumat tambahan kita darab dengan harga kos asal. Okay, so 24,000 kita tambah dengan 6,000 jadilah 30,000. Okay, ini adalah susut nilai terkumpul. Maka 30,000 ni kita akan hantar ke susut nilai terkumpul. Okay, untuk PKK dan 6,000 kita akan hantar ke susut nilai di bahagian belanja, iaitu untuk rugi. Okey, tengok jawapan dia betul tak? 6,000. Okey, 6,000. Okey, untuk susut nilai premis betul 6,000. Okey, untuk PKK, okey, nampak 30,000 sama tak dengan pengiraan kita 30,000? Ya, sama. Okey. So itu cara pengiraan yang cikgu gunakan, namanya kaedah zigzag. Nampak Z? Senang. Maksudnya kalau ada tahun-tahun selepasnya, kita bawa je nilai ni, kita tambah. Gitulah studi, bawa, tambah. Okay. Lagi-lagi mudah kalau kita buat terutama soalan yang membentuk pelupusan. Kita dah tahu berapa jumlah terkumpul susut nilai dia. Okey. Okay. Nah, sekarang kita buat pula insurans. Okay. Insurans dibayar untuk setahun dan berakhir pada 31 Oktober 2011. Okey. Tadi pelajar dah maklum, semua dah maklum yang dia terlebih 3 bulan. Okey, tapi cuba tengok berapakah jumlah insurans yang dia bayar. Dia bayar insurans sebanyak 9,600. Jadi yang dia bayar tu untuk tempoh sehingga 31 Oktober. Okey, jadi 9,000. Biasanya insurans orang akan bayar untuk setahun. Okey, so insurans 9,600 bahagi 12 bulan. Berapa? Okey, 9,600 bahagi 12 bulan. Sebulan dia bayar 800 sebulan. Maka kalau dia terlebih 3 bulan, 800 darab 3 bulan 2,400. Ini adalah insurans prabayar. Okey. So, jadi untuk dalam untung rugi, berapa kita nak masukkan dia? Kita masukkan jumlah yang dia sepatutnya bayar. 9,600 tolak dengan nilai 2,400. Okey, berapa? Macam berkira ya, sambil tu 9,600 tolak 2,400. Okey, so 7,200. 7,200 kita hantar ke untung rugi bahagian belanja. Okey, dan 2,400. Okey, saya tukar pen sikit. Okay, 2,400 kita hantar ke PKK. Okey. Kalau insurans prabayar di bawah apa? Kalau kita nak buat tajuk pelarasan, insurans prabayar, ya, dia adalah aset. Okey. Insurans prabayar adalah aset semasa. Okey, so tengok betul tak jawapan dia? Okey, insurans ya 7,200 sama yang kira-kira tadi 7,200. PKK
Okay, PKK Insurans Prabaya, betul. Di bawah aset semasa, betul. Sebanyak 2,400. Ya, sama dengan apa yang kita kira. Okay, faham tak? Okay, seterusnya, gaji termasuk gaji amal. Okey, gaji pekerja yang dibayar adalah sebanyak 7,500. Jadi bila termasuk gaji amal, kita kena tolakkan lah. Okey, kita tukar warna pen sikit. Okey. Jadi berapa? Berapa nilai 7,500 ya? Saya nak kecilkan sikit lebih mata pen. Okey, besar sangat. Okey. Okey, so 7,500 kita tolakkan dengan 5,000. Okey, berapa? 1,500. 7,500 tolak dengan 5,000. So, 2,500. Okey, maksudnya kita kena tolakkan daripada gaji pekerja. Kita tak gaji pekerja. Ya, gaji pekerja tinggallah 2,500 sama yang kita kira. Okey. So gaji amal kita akan tengok pada akaun perkongsian nanti. Okey, selesai untuk maklumat tambahan. Semua maklumat tambahan telah kita kira. Okey, sekarang kita lihat kepada nak buat apa selepas kita tengok maklumat tambahan. Kita nak teruskan dengan mengikut kehendak soalan. Soalan kata, sediakan akaun perdagangan. Okey, kita buat akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, cuba tengok kepada jawapan ini. Dia mulakan dengan untung kasar. Sebab apa? Sebab dalam ayat tersebut tadi, mula-mula kita baca tadi, okey, berikut adalah imbangan duga yang ambil pada buku perkongsian selepas untung kasar. Dalam maklumat imbangan duga ni, kita tak jumpa pun perkataan jualan, belian. Okay, kita tak jumpa. Maksudnya, dia dah bagi maklumat terus kepada maklumat untuk kasar. Yang kita jumpa bawah ni 80,000. Sebab itu kita mulakan dengan untung kasar 80,000. Untung kasar tambah hasil tolak belanja. Ini ini adalah basement untung kasar. Ini adalah hasil, ini adalah belanja. Ini basic ya untuk penyediaan akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, kalau kita nak sediakan akaun perdagangan pula, kita akan mulakan dengan sini jualan. Betul tak? Kita akan tolakkan dengan jualan bersih, tolakkan dengan kos jualan. Kita akan dapat situ untung kasar. Okey, kita belajar. Dan pengiraan kos jualan ni banyak lah. Pengiraan kos jualan ni. Yang mana ada basement dia mesti ada inventory awal. Mesti ada belian. Okey. Dan mesti ada inventory akhir. Dan banyak lagi lah dekat belian nanti. Ada pula. Okey. Betul tak? Ada tolak pulangan belian. Tambah dengan apa dia? Tambah dengan Audi. Itu pelajar kena tahu. Ya, ini adalah sampingannya lah. Kita akan sentuh kalau jumpa soalan yang bentuk akaun perdagangan yang lengkap. Okey. Ini adalah sampingan saja. Pelajar kena tahu basement nak buat akaun jualan. Okey. Lepas tu dalam kos jualan ada basement dia dan dalam belian ni ada basement dia. Okey. Sangat penting. Okey. So sekarang kita lihat kepada jawapan kepada akaun perdagangan dan untung rugi. Untung kasar tambah hasil tolak belanja. Kita dah lengkapkan semua tadi dah. Dekat hasil ada peruntukan hutang ragu. Dekat belanja kita dah kira dah, semua kita dah kira. Satu tak masuk lagi, promosi. Okay. Apa saja yang ada dalam belanja, tengok yang ada untung rugi, kita masukkan. Okay, peruntukan hutang ragu kita dah masukkan. Okay, mana lagi untung rugi? Okay, cari. Okay, ini pun kita dah masukkan susut nilai. Dah masukkan untuk susut nilai. Okay, kita pun dah masukkan gaji pekerja tadi. Okay, insurans pun kita dah masukkan. Okay, angkutan keluar pun kita dah masukkan. Okay, ada kita yang belum masuk? Ada satu lagi yang belum masuk, iaitu promosi. Sebab tu cikgu kata awal-awal lagi kita dah tengok dah.
dah analisis dah. Mana nak hantar. Okay. So bila kita buat macam ni, kita takkan ketinggalan maklumat untuk kita masukkan dalam akaun-akaun yang terlibat. So promosi belum lagi. Okay, masukkanlah promosi. Okay, masuk promosi RM12,000. Okay, kita tak promosi RM12,000. Promosi, yes, RM12,000. Okay. Bila dah masukkan semua, kita pun tambahkan promosi, dapatlah RM40,100. Akhirnya kita akan dapatlah untung bersih. Macam mana nak dapatkan untung bersih ni? Okey, RM80,000 tolak dengan 80,200 tolak dengan 40,100, tinggallah 40,100. Sama pula angka dia. Tapi tak apa. Kita dah kira kan? Okey. Seterusnya, sampai di sini kita panggil apa? Okey, ini kita panggil dia untung rugi. Okey, kalau ada jualan, itulah akaun perdagangan. Okey, ada jualan, ada belian. Okey, dapat untung kasar. Maksudnya untung kasar ni adalah basement awal. Kita nak buat akaun untung rugi. Okey, selesai sampai sini. Okey, kita terus buat akaun pengasingan untung rugi. Okey, kalau kita perasan soalan kita, kena soalan dia kata termasuk akaun pengasingan. Maksudnya dalam akaun perdagangan untung rugi tu, kita masukkan sekali akaun pengasingan untung rugi. Tetapi mungkin ada soalan yang kita akan jumpa lepas ni. Dia sediakan akaun perdagangan untung rugi. Kemudian dia akan suruh kita buat akaun pengasingan untung rugi. B. Bahagian B pula. A, akaun perdagangan untung rugi. B, akaun pengasingan untung rugi. Itu dia suruh asingkan satu-satu. Tapi sekarang yang kita buat sekarang ni, kita gabungkan di bawah akaun perdagangan untung rugi. Okey, so sekarang kita dah dapat untung bersih. Okey, untung bersih tambah faedah atas ambilan. Okey. Okey, kena ingat, baca semua kena ingat ya. Si lukis semula gambar rumah, lukis gambar orang. Okey, dalam syarikat perkongsian, apa-apa sahaja yang dituntut oleh rakan kongsi, rakan kongsi akan tuntut dengan syarikat. Apa-apa saja kerugian ke, ambilan ke. Okey, sebelum tu, apakah yang dituntut oleh rakan kongsi? Tertentu dekat mereka akan tuntut faedah atas modal. Pada masa sama dia tuntut apa? Dia akan tuntut dia punya gaji. Tuntut dia punya bonus. Betul? Tuntut dia punya allowance. Okey, jika ahli kongsi ni ada yang bagi pinjaman kepada syarikat, mereka akan tuntut faedah atas pinjaman. Okey. So, sebab itulah kita kena sediakan akaun semasa. Okey. Begitu juga dengan syarikat perkongsian. Syarikat perkongsian juga akan tuntut ada beberapa perkara dengan rakan-rakan kongsi, iaitu faedah atas modal. Okey, akan tuntut faedah atas modal, dan masa yang sama dia akan tuntut jumlah ambilan. Maaf, faedah atas ambilan. Silap. Faedah atas ambilan dan juga ambilan. Okey, kalaulah perniagaan untung. Perniagaan untung, syarikat untung, maka rakan-rakan kongsi akan tuntut sini apa dia? Okey, untung atas perkongsian. Tapi kalau syarikat rugi, okey, syarikat akan tuntut dengan rakan-rakan kongsi rugi atas perkongsian. Okey. Itu pelajar kena faham. Okey, sebab itulah dalam penyediaan akaun pengasingan untung rugi, okey, kita akan tambahkan dengan faedah atas ambilan. Kenapa? Sebab untung ini adalah hasil. Faedah atas ambilan juga adalah hasil kepada syarikat perkongsian. So, kita kena kira setiap faedah yang dikenakan terhadap rakan-rakan kongsi. Okey, kat bawah ni juga dah sediakan cara pengiraan dia. Bermula Afiq. Okey, Afiq buat ambilan berapa ribu? Kita tengok soalan semula. Okey, terus tengok ambilan. Afiq ambil 8,000, Amar ambil 6,000, Ashraf ambil 6,000. 866. Kita tengok. Ya. 8,000 untuk Afiq, 6,000 untuk Amar, 6,000 untuk Ashraf. Okey. Lepas tu tengok pula time frame. Tadi kita dah kira lah tadi. Berapa bulan? Betul tak? Afiq buat ambilan selama 9 bulan, Amar 5 bulan, Ashraf setahun. Okey, betul tak? 9, 5, 1 setahun.
Ya, 9 per 12, 5 per 12. Tiada portion per 12 bulan. Tak ada bahagi 12 bulan. Kenapa? Cukup setahun. Jadi berapakah kadar yang dikenakan dalam ikatan perkongsian? Untuk ambilan, faedah atas ambilan dikenakan 10% setahun. Okey, sebab itulah kita akan darabkan dengan 10%. Okey, faham tak? Dan bila kita campurkan semua, jumlah faedah atas ambilan adalah 1450. Okey, sebab itu jawapannya di sini adalah apa? 1450. Okay, tambahkan untuk bersih, dapatlah 41550. Seterusnya, tolak gaji perkongsi. Okay, siapa yang ambil gaji? Seorang saja, iaitu siapa? Amar, 6,000 setahun. Okay, Amar ambil 6,000 setahun. Letakkan gaji sepatutnya yang Amar terima. Okey, seterusnya tolak faedah atas modal. Okey, yang tadi faedah atas ambilan. Okey, cikgu suka letak FAA. Yang ini faedah atas modal. Okey. Tengok modal. Okey, dalam soalan berapa Afiq bagi modal? 72,000, 48,000, 44,000. 72, 48, 44. 72. Okey, betul. 48,000 dan 44,000. Okay, berapa faedah yang mereka terima? Faedah atas modal dibayar 5% setahun. Okey. 5%. Betul tak? Okey, 5%, 5%, 5%. Jadi total faedah atas modal setiap akan kongsi adalah 8,200. Jadi kita tambahkan dulu 6,000 campur 8,200, totalnya 14,200. Okey. Jadi jumlah untuk bersih tambah faedah atas ambilan tolak gaji perkongsi dan faedah atas modal adalah 27,350. Okey, sampai di sini kita telah buat pengiraan untuk mereka punya faedah atas ambilan, gaji dan juga faedah atas modal. Dan jumlah inilah yang akan kita asingkan. Okey, asingkan untuk untung yang mereka dapat. Okey. Okey, atas perkongsian mereka. Sebab itu nama dia pengasingan untung rugi. Okay, so masa nak kira ni, kita kena mengikut nisbah yang telah diberikan dalam ikatan perkongsian, iaitu 3:1:1. Okey, 3:1:1. Maksudnya Afiq akan dapat 3/5. Okey, cikgu minta maaf, lupa nak kira dekat tepi ni. Sepatutnya kena kira terus kat tepi ni ya. 3/5 darab dengan 27,350. Amar 1/5 darab dengan 27,350. Dan juga Ashraf 1/5 27,350. Okey, pelajar digalakkan mengira dalam ruangan sebelah nama setiap rakan kongsi tersebut. Okey. Okey, 27,350. Okey. So, kita akan dapatlah angka ni sama. Cikgu dah kira sama. Okey. Campurkan semua angka ni. Okey, dapatlah 27,350. Kenapa cikgu letak dalam bracket? Sebab kita tolak. Okey, kita tolak. Dan akhirnya dapatlah jawapan di sini kosong. Okey. Kalau pelajar dapat jawapan bukan kosong, maksudnya ada kesilapan lah di mana-mana dalam pengiraan tersebut. Okey, macam ni kita dapat kosong. Okey, faham? Selesai akaun pengasingan untuk rugi, akaun perdagangan dan akaun pengasingan untuk rugi. Okey, seterusnya kita akan sediakan PKK. Okey, sebab soalan dia sediakan akaun semasa dan akaun PKK. Sediakan dahulu akaun semasa. Okey. So akaun semasa yang cikgu sediakan ini adalah bentuk beruangan. Okey, bentuk beruangan atau bentuk lajur. Okey, so sekarang kita akan buat akaun semasa. Kita startkan dengan baki bawah-bawah dulu yang kita ambil daripada soalan. Okey, dalam soalan ada akaun semasa, iaitu Afiq 1,400, Amal 1,000,
Ashraf 600. 1400, 1600. Okey, betul tak? 1400. Ya. Okey. 1000 dan 600. Okey. Nampak tak? Afiq dengan Ashraf berada di bahagian kredit. Amal berada di bahagian debit. Okey, so kita tukar sikit pen. Okey. Pen biru. Okey. Cuba kita lihat. Okey. Mula-mula kita kira dahulu tu faedah modal. Faedah atas modal. Okey. Kita dah kira dah tadi faedah atas modal. Afiq dapat 3,600. Amal dapat 2,400. Ashraf dapat 2,200. Masukkan semua dalam ni. Sama je. Okey. Okey, seterusnya. Okey, kita letakkan gaji. Okey, untuk gaji berbeza dengan pengasingan untung rugi. Gaji di bahagian pengasingan untung rugi adalah gaji yang sepatutnya dia dapat. Okey, angka yang sepatutnya dia terima mengikut ikatan perkongsian. Okey, tetapi dalam akaun semasa, kita kena letakkan angka yang belum bayar, yang belum diterima oleh rakan kongsi. Okey. So, sepatutnya yang dia bayar 6,000. Tapi kalau kita lihat dalam soalan tadi, dia kata gaji termasuk gaji amal sebanyak 5,000. Maksudnya gaji yang dibayar di sini adalah 7,500 dan termasuk gaji amal sebanyak 5,000. Maksudnya amal telah dibayar sebanyak 5,000. Jadi berapa lagi amal belum terima? So nak dapatkan 100 ni adalah 6,000 tolak 100. Okey. Faham tak? Okey, seterusnya. Okey, ambilan. Okey, masukkan angka ambilan setiap rakan kongsi. Okey. Berapa? Ambilan 8,000, 6,000, 6,000. Okey, 8,000, 6,000, 6,000. Kemudian masukkan faedah atas ambilan. Okey, cuba tengok. Kita dah kira dah tadi. Okey, 600, 200 setengah, 600. 600, 250, 600. Okey, sama kita masukkan saja. Okey, seterusnya kita dah kira pun tadi dalam akaun pengasingan untung rugi berapa seorang dapat jumlah untung yang mereka dapat. Okey. Okey. Kita lihat di sini. Kita kira tadi 16,410, 5,470, 5,470. So, kita masukkan di sini. 16,410, 5,470, 5,470 dan kena tulis pengasingan untung rugi. Okey. Kalau kita lihat tadi, cikgu dah kata, cikgu suka buat gambar rumah, gambar orang untuk akaun semasa. Ini gambar rumah. Okey, ini gambar orang. Okey, maksudnya dalam akaun semasa, okey, Afiq, Amal, Ashraf ni mereka menuntut dengan syarikat perkongsian faedah atas modal, okey, gaji yang masih belum mereka terima, elang bonus yang masih belum terima. Okey, lepas tu mereka akan tuntut kalau ada mereka punya bagi pinjaman, faedah atas pinjaman dan apa-apa keuntungan yang mereka terima daripada pengasingan untung rugi. Begitu juga dengan syarikat. Okey, syarikat akan tuntut juga dengan rakan kongsi. Apa yang syarikat akan tuntut adalah ambilan yang rakan-rakan kongsi telah ambil dan faedah atas ambilan. Okey. Akhir sekali barulah kita tutup untuk imbangkan bahagian debit dan imbangkan bahagian kredit. Okey, mula-mula kita tutup Afiq, tambahkan semua yang Afiq ada dua saja. 8,000 dengan 6,000, 8,600. Afiq di bahagian kredit ada 1,400, 3,600, 16,410. Total di sini 2,140. Bahagian debit cuma 8,600. Maka untuk imbangkan dia, ambil angka yang paling besar. Okey, 21,410 tolak dengan 8,600, dapatlah angka yang mengimbangkan kedua-duanya, iaitu 12,810. Okey, cuba tukar pen ya. So, yang ini adalah kita panggil balancing figure. Okey, balancing figure itu angka yang mengimbangkan. Okey,
12,810. Okey, seterusnya kita campurkan amal pula. Amal 1,000 campur 6,000 campur 2,250, 7,250. Okey, tapi bahagian kredit dia 2,400 campur 1,000 campur 5,470 ada 8,870. So yang besar bagi kredit, maka imbangkan kedua-dua debit dan kredit. 8,870 kita tolakkan dengan 7,250. Yang tiga-tiga ni dapatlah balancing figure 1620. Okey, yang ketiga Ashraf pun sama. Kita tambahkan semua debit dan kredit. Bahagian kredit ada 8,270. Bahagian debit ada 6,600. So yang besar kredit 8,270. Okay, so kita pun letakkan angka yang paling besar 8,270. Wujudlah balancing figure 16,720. Ini kita letak baki hantar bawah. Okey, baki hantar bawah. Dan pada bulan tahun berikutnya, kita bawa baki hantar bawah tu ke bulan berikutnya, iaitu atau tahun berikutnya, iaitu 12,810. Kita bawa daripada Afiq bahagian debit ke kredit, Amal dan juga Ashraf sama. Okay, ini berarti masih ada lagi duit. Okay, masih ada lagi wang yang boleh dituntut oleh Afiq, Amal, Ashraf dalam syarikat perkongsian pada awal tahun berikutnya perkongsian mereka. Okey, faham? Okey, so dah selesai akaun semasa, kita selesaikan akaun PKK, penyata kedudukan kewangan. Okey, cuba tengok penyata kedudukan kewangan. Okey, macam biasa. Okey, kita buat aset bukan semasa, aset semasa, liability semasa, equity pemilik. Itu yang beza dia, equity pemilik. Kita boleh nampak dah kat sini kan, nampak tak? Ini akaun modal, ini akaun semasa. Okey, so dalam aset bukan semasa, kita ada premis, kita ada kenderaan. Okey, so premis ada 120,000. Okey, cost dia 120,000. Betul tak? Premis 120,000. Kenderaan 40,000. Okay, tadi kita dah kira dah tadi dalam kenderaan kita ada susut nilai terkumpul 18,400. Dalam premis kita dah kira susut nilai terkumpul dia 30,000. Okay, so kita masuk je lah dalam ni. Okay, susut nilai terkumpul. Okay, nampak tak? Dapatlah nilai buku. Okay, campurkan nilai buku 9,600. Okey. Seterusnya aset semasa. Kita dah buat tadi ABT, kita dah buat peruntukan hutang ragu, kita dah buat insurans prabayar. Okay, apa lagi maklumat yang perlu kita buat? Macam mana nak tahu? Kita tengok dekat PKK. PKK, okay, kita dah tahu dah. Okey, mana? Dekat PKK, kita dalam soalan, analisis soalan. Okay, juga tukar pen ya, tukar warna biru. Okey. Dalam PKK, yang mana ada PKK ya? Okey, modal PKK. Nanti kita sentuh. Sponsor nanti kita sentuh. Okey, kita start dengan ABT. Pun dah buat tadi. ABT dah buat. Okey, tunai di tangan. Yes, tunai. Tunai. Potong PKK 5,000. Okey, betul tak? PKK 5,000. Saya cuba tak dulu sebelum tu tunai. 5,000 ya. Okey. Tunai 5,000. Betul? Okey. Ada kita PKK. Cuba lihat PKK. Okey. Susut nilai terkumpul tadi kita dah buat. Ini pun kita dah buat. Okey. Premis kita dah buat. Okey. Bank. Okey. Dekat bank. Bank ada berapa? Bank. Bank 10,000. Okay, cikgu rasa macam ada maklumat tinggal ni. Ada tersalah angka ke? Okay, bank. Okay, betul. Okay, bank 10,000. Okay, nampak? Okay, bank 10,000. Okay, pun kita potong lah. Okay, betul-betul. Salah tengok. Okay, betul bank. Dah siap, kita potong. Okay, ada lagi tak PKK? Okay. Okay, inventory akhir PKK 60,000. 60,000. Okay. Kita inventory akhir 60,000. Okay, nampak tak? Okay, so semua dah masuk, dah lengkap.
Okey, kita tambahkan semua. Okey, dah tambah. Okey. Lepas tu dapat ada 120,600. Seterusnya tolak liability semasa. Kita tolak liability semasa akaun belum bayar. Okey. Okey. Ada maklumat dalam PKK yang kita belum masuk. ABT. Tadi ABT sudah. ABB belum. Tadi masih ABB, cikgu lupa nak tulis di PKK, betul? Okey. So, kita potong ABB 51,000. Okey. 51,000. Lepas tu, tadi kita dapat pelarasan angkutan belum bayar. Betul? Berapa ribu yang belum bayar lagi? 1,100. Okey. Okay, so kita campurkan dua. Dapatlah 50,100. So, aset semasa tolak liability semasa. Okey. Dapatlah modal kerja. Ini sangat penting. Aset semasa tolak liability semasa. Kita akan dapat modal kerja. So, modal kerja ni sangat penting ya. Dan biasanya dalam perasaan SPM pun biasanya pemakaian dia adalah word plus 1. Ataupun betul lah, word plus 1 ataupun plus 2. Okey. Kenapa? Word tu adalah perkataan tersebut. Perkataan modal kerja ni. Sangat penting. Okey. So, pelajar kena buat antara syarat nak dapatkan modal kerja adalah mesti ada jumlah aset semasa. Kadang-kadang tu pemakaiannya tak semua mesti ada. Sekurang-kurangnya 3 daripada 1, 2, 3, 4, 5, 5. Kadang-kadang tu perlukan 3 aset semasa. Perlukan jumlah liability semasa. Kalau ada banyak mungkin nak 2 atau 3 saja. Yang paling penting, tiada butiran asing. Tiada butiran asing maksudnya perkataan-perkataan yang selain daripada yang sepatutnya komponen aset semasa dan liability semasa. Contohnya, pelajar letak premis kat sini. Tak boleh lah. Premis tak boleh bawa aset semasa. Atau pelajar letakkan dekat liability semasa kenderaan pun tak boleh sebab dia bukannya liability. Bila ada, walaupun kita betul, ada beberapa perkara yang betul, tapi disebabkan ada butiran asing ni, maka tak bolehlah dapat modal kerja. So, sangat kena hati-hati dengan butiran asing ya. So, komponen-komponen aset semasa dengan komponen liability semasa, pelajar kena mahir. Sangat perlu kena mahir. Dan cara dapatkan modal kerja adalah aset semasa tolak liability semasa, dapatlah modal kerja. Seterusnya, kita sediakan ekuiti pemilik. So, ekuiti pemilik senaraikan lah. Senaraikan akaun modal awal Afiq Ahmad Ashraf seperti yang ada dalam soalan. Okey, untuk aset semasa ialah lihat dalam baki hantar bawah aset semasa 12,810, 1620, 1670. Nampak tak? 12,810, 1620, 1670. Bagi imbanglah akaun di bahagian debit dan bahagian atas PKK dengan bahagian bawah PKK. Sebab sampai modal kerja ni satu bahagian, equity ke bawah satu bahagian. Okey, maka selesailah. Okey, untuk soalan perkongsian 3A. Ini pun nampak juga salah sikit sini. Sepatutnya perkongsian 3A. Okey, maaf ya. Okey. So, kita lihat pula soalan yang kedua. Okey. Soalan yang kedua ni adalah soalan Encik Adam dan Puan Dewi. Okay, Encik Adam dan Puan Dewi ialah rakan kongsi dalam perkongsian Awi. Okay, A Adam, W tu Dewi. Agaknya senang kan orang nak tubuh syarikat perkongsian, digabung dua nama dia je, Awi. Okay, dan berkongsi untung rugi dalam nisbah 1:2. Okay, maksudnya Adam 1, okay, Dewi 2. Nampak tak? Okey. Perjanjian perkongsian mereka adalah seperti berikut. Okey, ini adalah ikatan perkongsian. Seperti yang tadi juga, kalau tiada ikatan perkongsian, maka rujuk section 26 Akta Perkongsian 1961. Sama. Okey, tak ada rujuk section tu. Okey, sekarang
Ini dia dah buat dia punya ikatan dia. Dia kata apa? Faedah atas modal 8% setahun. Nampak? Faedah atas modal. Faedah atas amilan 5% setahun. Okey, dia buat amilan. Dan gaji Adam 7,800. Okey, Adam je ambil gaji. Okey, petikan dari imbangan duga perkongsian. Okey, sikit je dia punya imbangan duga dia. 3 Disember 2010. Okey. So sekarang seperti tadi juga kata apa? Nampak je soalan terus nampak tarikh, rujuk kehendak soalan terus. Yang lain kemudian 31 Disember 2010. Okey, cuba lihat kehendak soalan. Betul tak? Okey, disediakan akaun pengasingan untung rugi. Nampak tak? Dia terus kepada, dia tak minta akaun perdagangan, tak minta akaun untung rugi, dia minta akaun pengasingan untung rugi. Tarikh dia, ini yang penting, 31 Disember 2010. Okey, kita terus buat time frame. 31 hari bulan 12 2010. Okey. So, kalau 31 12 2010, awal tahun dia bila? Dah tentulah 1 hari bulan 1 2010. Okey. Seterusnya buat akaun semasa. Okey. Dalam bentuk berruangan. Okey. Ekuiti pemilik. Okey, dia nak ekuiti pemilik saja dalam PKK. Okay, dan dia bagi soalan teori, apakah maksud ikatan perkongsian dan nyatakan tujuan. Okey, kita lihat kepada analisis soalan dalam imbangan duga. Okey, cikgu tukar pen. Okey, so sekarang kita tengok alatan pejabat 8,500, akaun belum terima 4,200. Pinjaman daripada Dewi. Dewi ada buat pinjaman 6,000. Nampak tak? Pinjaman daripada Dewi. Okey. Soalan saya, kenapa diletakkan di bahagian kredit? Pinjaman daripada Dewi. Okey, pelajar kena ingat ya. Pinjaman, kalau kita belajar dalam akaun berikan tunggal, pinjaman adalah belanja. Okey. Liability. Pinjaman adalah liability. Okey. Bila kita letak di bahagian kredit, dia menunjukkan ianya adalah liability pada perniagaan. Maksudnya, syarikat perkongsian meminjam duit daripada Dewi, okey, sebanyak RM6,000. Sebab tu dia letakkan di bahagian kredit. Okey. Seterusnya gaji Adam. Okey, Adam kat sini RM6,000. Tapi tengok dekat ikatan perkongsian mereka, dia kata nak bagi Adam 7,800. Tapi tadi pun saya dah sebut, kalau sebut juga imbangan duga, maksudnya ini urus niaga yang telah berlaku sehingga 31 Disember 2010. Jadi dia hanya bayar Adam RM6,000. Seterusnya akaun modal. Okey, ini modal awal Adam lah, 16,000, Dewi 32,000. Akaun semasa Adam dan Dewi. Okey, ini adalah apa yang ada dalam akaun semasa. Adam masih ada 7,980, tapi Dewi, syarikat yang kena tuntut dengan Dewi sebenarnya 1,570. Okey. Ambilan bagi tahun 1 Disember 2010. Okay, Adam ambil pada 1 Januari 2010. Tengok kita punya time frame kita. 1 Januari maksudnya Adam membuat ambilan dah cukup setahun. Okay, 1 tahun. Okay, Dewi buat ambilan 1 April bulan 4. Okay, April sini 1 bulan 4. So kita kira-kira lah berapa bulan 1 April hingga 1 bulan 12. April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. So, 9 bulan. Okay. April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Okay. So, sekarang sini kita tulis 9 bulan. Okay. Okay, seterusnya untung bersih bagi tahun berakhir 1 Disember ialah 39,662. Untung bersih. Okay, nampak tak untung bersih? Okay. Maksudnya dia tak bagi dalam imbangan duga tu jualan beli semua tak ada. Untung kasar pun tak ada. Ada untung bersih terus. Okey. Sehingga 1 Disember 39,662. Okey. Rakan kongsi bersetuju membuat pelarasan untung bersih. Okey, ini soalannya agak walaupun nampak simple tapi tinggi arasnya sebab
mereka telah masukkan soalan yang terus ada pelarasan selepas untung bersih. Okey. Rakan kongsi bersetuju untuk membuat pelarasan untung bersih bagi perkara berikut. Pertama, faedah atau pinjaman Dewi 5% setahun akan dikreditkan ke akaun semasa. Okay, nampak tak? Akan dikreditkan ke akaun semasa. Kedua, hutang lapuk terpulih. Pulih. Okay. Seterusnya, alatan pejabat disusut nilaikan 10% setahun atas kos. Okey, apa maksudnya di sini? Maksudnya, syarikat pada asalnya dah dapat untung mereka sebanyak 3962. Tetapi, mungkin ada beberapa maklumat-maklumat yang mereka terlepas pandang ataupun perbincangan untuk membuat pelarasan semula. Okey, apa yang ditambah, apa yang ditolak daripada untung bersih mereka sebelum mereka membuat pengagihan ke dalam akaun pengasingan untung rugi. Okey, so sekarang kita boleh kira lah ni, terus kira. Okey, 5 faedah atas pinjaman. 5 bahagi 100 didarab dengan berapa faedah yang dia, berapakah pinjaman yang Dewi bagi? Okey, 6,000. Kita baca boleh kira sekarang, iaitu okey, 5 darab dengan 6,000. Okey, 300 faedah atau pinjaman yang sepatutnya dibelanjakan. Okey, yang dibelanjakan oleh syarikat. Okey, sebab kita kena ingat faedah atau pinjaman adalah belanja. Pinjaman adalah liability, sebab itu dia berada di bahagian kredit. Tapi faedah atau pinjaman adalah belanja. Okey, faedah atas pinjaman. Kita dah belajar dalam ekonomi tunggal. Ini adalah belanja. Okey, hutang lapuk terpulih. Okey, maksud hutang lapuk terpulih ialah apa dia? Okey, asalnya orang tu dia tak nak bayar dan terus menghilangkan diri, dah tak jumpa lagi dah ataupun dah meninggal ke apa ke. Tetapi hutang tu orang tu nak bayar semula. Datang jumpa kita bayar semula. Mungkin sahabat atau saudara arwah yang dah meninggal tu, dah mati tu, nak pulang semula duit hutang kepada kita. So, ini adalah hasil. Seterusnya, alatan pejabat disusut nilaikan 10% setahun atas kos. Okey, kita kira susut nilai alatan pejabat. Okey, tengok alatan pejabat ada berapa? Okey, 8,500. Okey, berapa susut nilai dia? 10%. Okey, kita berkira sekarang lah. Berapa? Okey. Kita kalkulator. 8 darab dengan 8,500. Okey, 680. Okey. Maksudnya, okey, syarikat pun kena bayar ataupun mengalami kerugian atas susut nilai alatan pejabat. Okey. Okey, 680. So, semua baca tahu susut nilai adalah belanja. Okey. So, kita nampaklah kat sini. Ada kita maklumat tambahan dia untuk pelarasan dah. Tak ada kan? Okey, 3 saja. Maksudnya selepas mereka dah declare dengan syarikat bahawa mereka untung sebanyak RM39,662, mereka bersetuju untuk membuat pelarasan bahawa keuntungan itu perlu ada maklumat tentang faedah harta pinjaman, hutang lapuk dan alatan pejabat. Maka, bila kita buat analisis, faedah harta pinjaman adalah belanja. Okey, hutang lapuk adalah hasil, harta pejabat dan belanja. So, apa kena buat? Kita kena, okey, tengok jawapan terus. Kita tengok pada jawapan yang kita kena buat. Okey, untuk untung bersih, okey, belanja, okey, 300 untuk faedah harta pinjaman, susut nilai 680. Dua-dua ni belanja. Okey, 310 adalah hasil. So, apa yang kita kena buat ialah apa-apa belanja kita kena tolakkan. Tolakkan dengan 300, tambahkan dengan 310. Okey, barulah dapat untung bersih selepas pelarasan. Okey, boleh? Okey, selepas tu, okey, apa kena soalan?
sediakan akaun pengasingan untuk rugi. Ya, kita sediakan akaun pengasingan. So, untuk bersih, tambah faedah atas ambilan. Betul? Okey, faedah atas ambilan dah kira belum? Okey, kita dah kira ke belum tadi faedah atas ambilan? Belum lagi. Okey, ambilan kita cuma tahu setahun dengan 9 bulan. Adam setahun, Dewi 9 bulan. Okey. Adam buat ambilan 5,000, Dewi buat 10,000. Okey. Cikgu dah sediakan kat sini bawah ada nota pengiraan. Adam 5,000. Okey, cikgu darab dengan 5% sebab dia punya perjanjian dia untuk faedah atas ambilan 5% setahun. Okey. So darab 5%, tak ada portion tarikh. Sebab apa? Sebab cukup setahun. Dewi 9 bulan. So dapatlah 250 375. Okey, macam ni lah. Campurkan 2, 6, 2, 5. So tolaklah. Tambahlah. Okey. Tambah faedah atas ambilan 625. Okey, tolak faedah atas modal. Semua orang bagi modal kan? Okey, Dewi bagi modal 32,000, Adam bagi modal 16,000. Okey. So faedah atas modal 8% setahun. Okey, so dalam 8% lah. Okey, cikgu dapat pinggiran di bawah. Adam 8% dalam 16,000. Dewi 8% 32,000. Dapatlah 1,280, 2,560. Jumlah faedah atas modal 3,840. Okey, ni jumlah dia. 3,840. Okey, seterusnya tolak dengan apa? Gaji Adam. Okey, Adam anda ambil gaji. Berapa sepatutnya Adam terima dalam ikatan perjanjian? Yes, 7,800. Okey, inilah 7,800. So, kita tambahkan kedua-dua faedah atas modal dan gaji Adam. 11,640. Barulah kita tolakkan dengan untung bersih tambah faedah atas ambilan. Tolak dengan faedah atas modal dan gaji Adam. Okey, dapatlah 27,807. Okey, kalau pelajar masih lupa, buat semula tadi gambar rumah, gambar orang. Okey, betul tak? Okey, boleh ya? Okey, hasil untuk bersih adalah hasil. Tambah dengan faedah atas ambilan juga hasil pada syarikat perkongsian. Faedah atas modal adalah belanja pada syarikat perkongsian. Gaji Adam juga adalah belanja pada syarikat perkongsian. Dapatlah 27,807. Seterusnya, barulah kita tolakkan. Okey, tolak. Maaf ya, cikgu lupa tertinggal. Akaun semasa. Berapa setiap orang akan dapat untung atau rugi dalam perkongsian daripada keuntungan perkongsian. Okey, so Adam, kita tengok nisbah dalam ikatan perjanjian 1:2. Maksudnya 1/3. 1/3 darab dengan 27,807. Dewi 2/3 darab dengan 27,807. Kita kira dapat angka 2 ni. Dan angka ini adalah bersamaan dengan angka yang di atas. Maka tolakkan 2 jadilah kosong. Okey. So, selesai akaun pengasingan untung rugi. Seterusnya, kehendak soalan yang kedua adalah sediakan akaun semasa. Okey, masa nak sediakan akaun semasa, kita rujuk baki bibi. Okey, baki bibi akaun semasa dalam imbangan duga. So, akaun semasa Adam bahagian kredit, akaun semasa Dewi bahagian debit. Okey, 7980 1570. Betul? Okey, 1570 7980. Okey, cikgu nak tukar warna pen lah. Okey. Okey, so sekarang kita mulakan dengan faedah atas modal. Okey, kita dah kira dah tadi faedah atas modal 1280 untuk Adam, 2560 untuk Dewi. Masuk je. Okey. Seterusnya gaji. Ingat, gaji adalah gaji yang belum bayar. Tadi sepatutnya gaji yang diterima oleh Adam adalah 7,800, tapi dia hanya terima sebanyak 6,000 sahaja. So, masih belum terima? Yes, 1,800. Okey, seterusnya kita pergi pada faedah. Faedah atas pinjaman. Sepatutnya cikgu letak faedah atas pinjaman dulu, baru letak pengasingan tu rugi ya. Okey, tapi kita pulang, tak salah pun. Kalau letak pengasingan dulu pun tak apa juga. Okey, tak ada masalah kat situ sebenarnya. Bukan isu lah kenapa nak letak atas bawah. Tapi kita nak lebih mudah carikan dulu apa-apa pengiraan. Okey, faedah atas pinjaman. Okey, faedah atas pinjaman. Berapa faedah? Kita kira dah tadi.
berapa sepatutnya faedah harta pinjaman. Okey, 300. Satu, kita dah letak dalam akaun faedah atas pinjaman ni. Okey, sepatutnya kalau kita buat akaun perdagangan dan untung rugi, itu kalau kita kena buat lah, memang kena masukkan dalam akaun untung rugi sebagai belanja. Okey, tetapi dalam pengiraan akaun semasa, faedah atau pinjaman juga terlibat. Okey, so kita akan masukkan di akaun semasa faedah atau pinjaman Dewi sahaja sebanyak 300. Okey, seterusnya ambilan. Berapa setiap orang buat ambilan? Okey, ambilan yang dibuat oleh Adam 5,000, Dewi 10,000. Okey, masukkanlah Adam 5,000, 10,000. Seterusnya faedah atas ambilan, kita kira tadi dah 250, 375, kita masukkan. Okey, seterusnya kita masukkan baki akhir akaun semasa. Baki bukan baki. Kita masukkan berapakah untung atau rugi yang diasingkan dalam akaun pengasingan untung rugi. Adam dapat 9269. Okey, so 9269. Dewi dapat 18,538. Kita tulis sini pengasingan untung rugi. Okey, so lengkap semua maklumat dan barulah kita letakkan baki akhir hantar bawah. Okey, mula-mula kita tambahkan sebahagian debit dan kredit. Okey, ni debit, ini kredit. Adam cuma ada maklumat tentang ambilan dengan faedah atas ambilan. Okey, dengan baki awal dia 7980. Okey, 7980 tambahkan dengan ambilan dia 5,000. Okey, tambahkan dengan dia punya faedah atas modal dia ambilan 250. Ada 13,230. Okey, Adam dia bagian kredit pula. Tengok apa dia ada. Dia ada 1280. Okey, dia ada 1280. Dia ada gaji 1,800. Dia ada penghasilan untung rugi 9269. So totalnya adalah 12,349. Mana besar? 13 ke 12,30 ke 12,349? Total yang ini cuma 12,349. So yang besar adalah bahagian debit. So dapatlah baki akhir dia di sini, balancing figure dia. Okey, so angka ni lah yang akan kita hantarkan bahagian kredit. Okey, dan letakkan di bahagian debit pada tahun ataupun bulan berikutnya. Kat sini dia akan letak sini apa dia? Baki. Kita tinggal hantar baki bawah. Begitu juga dengan Dewi. Dewi bahagian debit dia cuma ada 10,375. Okay, bahagian kredit dia banyak ya. Ada 1570 campur dengan 2560 campur dengan 18,538. Okey, campur dengan 300. Okey, total dia 22,968. So ini lagi besarlah berbanding dengan bahagian debit 10,375. So wujudlah balancing figure, angka yang mengimbangkan debit dan kredit, iaitu 12,593. Kita hantarkan dia pada tahun berikutnya di bahagian kredit. Okey, so selesai akaun semasa. Okey, seterusnya dia sediakan akaun penyata kedudukan kewangan, cuma di bahagian equity pemilik. Tak perlu buat lengkap macam sebelum ni kita buat lengkap akaun PKK. Okey, so sekarang ni tak perlu pun, dia nak bahagian equity pemilik saja. So akaun modal senang je, kita ambil saja baki awal yang ada dalam imbangan duga. Okey, 16,000 dengan 32,000. Okey, 16,000, 32,000. Untuk akaun semasa, okey, Adam dan Dewi ambil di mana? Baki hantar bawah akaun semasa. Untuk Dewi adalah 12,593. Untuk Adam 881. Okey, kita masukkanlah kat sini. Okey, Adam dan Dewi 12,203. Okey, so kita pun tambahkanlah. Okey, dapatlah angka dia di sini. Okey, so
Okay. Kalau tengok jawapan D, kenapa konsep ini diwujudkan? Soalan dia apa? Soalan dia tadi, maksud kata perkongsian dan tujuan. Okey, maksud kata perkongsian adalah perjanjian bertulis antara rakan kongsi sebelum perniagaan perkongsian ditubuhkan. Tujuan dia nak elak perselisihan faham antara perkongsi, menentukan agihan untung rugi atau kuasa dan tanggungjawab setiap perkongsi, menentukan kadar faedah atas amilan, faedah atas modal, faedah atas pinjaman, dan menentukan pembayaran gaji, upah, elok atau bonus. Okey. So cikgu rasa untuk hari ini cikgu telah tunjukkan 2 contoh. InsyaAllah akan datang cikgu akan tunjukkan lagi 2 lagi contoh untuk perkongsian. Okey, so cikgu rasa itu saja setakat hari ini. Selamat maju jaya dan semoga cemerlang dalam prinsip perekonomian. Okey. Cikgu Afzan, prinsip akaun A+. Okey, Assalamualaikum dan selamat maju jaya.